Tajuk koordinasi dan juga gerak balas dalam manusia. Ini adalah standard kandungan awak iaitu 12.1. Fokus kepada yang bawah ni nah. Okey, kita tengok 12.11. Murid boleh membuat urutan dan memerihalkan komponen dalam koordinasi manusia. Jadi apabila sesuatu rangsangan datang, awak mestilah boleh menyatakan urutan. Selepas rangsangan datang, apa yang terjadi? Sebelum gerak balas berlaku. Jadi kita fokus kepada poin yang ni nah. Poin 12.11. Ada 5 poin kat situ iaitu rangsangan, reseptor, pusat integrasi, efektor dan juga gerak balas. Okey, ada 5 poin kat situ dan 5 urutan sebenarnya. Okey, 12.1.2 kamu boleh memerihalkan apakah rangsangan dalam dan apakah rangsangan luar. Kita tengok yang pertama tentang rangsangan. Apakah itu sebenarnya rangsangan? Rangsangan ini sebenarnya adalah sebarang perubahan yang berlaku sama ada di luar persekitaran kita ataupun daripada dalam badan. Jadi apabila ia memerlukan gerak balas, maka kita sebut dia sebagai rangsangan. Jadi rangsangan tadi cikgu dah cakap terbahagi kepada dua. Okey, ada rangsangan dalam, ada rangsangan luar. Rangsangan dari persekitaran luar contohnya cahaya, bunyi, kan, bau. Okey, kalau rangsangan dalam bermaksud rangsangan di dalam badan kita, yang berlaku dalam badan kita. Contohnya bagaimana? Okey, tekanan osmosis darah. Gerak balas ini sebenarnya merujuk kepada cara organisme bertindak apabila mengesan sesuatu rangsangan. Jadi, macam mana dia nak bergerak balas? Pusat integrasi akan menghantar impuls ke efektor. Efektor ni adalah otot-otot dan kelenjar-kelenjar yang terdapat pada badan kita. Pada rajah 12.1 tu, okey, rangsangan dari persekitaran luar iaitu contohnya bunyi deringan telefon. Okey, ini awak memang biasa alami, telefon awak berbunyi kan? Okey, tengok. Urutannya bermula daripada rangsangan, kemudian ia dikesan oleh reseptor deria. Okey, kat mana? Of course, reseptor deria pada telinga kita iaitu saraf auditori dalam telinga akan menghantar impuls saraf ke pusat integrasi. Okey, awak tengok anak panah seterusnya dia pergi ke pusat integrasi. Okey, jadi impuls tadi akan diinterpretasi ataupun ditafsirkan untuk gerak balas dicetuskan. Jadi otak ataupun pusat integrasi akan menghantar impuls kepada efektor. Mudah kan? Rangsangan, reseptor, pusat integrasi, efektor, kemudian siap. Gerak balas berlaku. Apakah koordinasi? Belajar bab koordinasi tak tahu apa itu koordinasi. So tengok kat sini, koordinasi ialah proses pengesanan rangsangan, dia macam satu set. Proses pengesanan rangsangan oleh reseptor dan berakhir dengan gerak balas yang bersesuaian. So, jadi koordinasi dan gerak balas ini dijalankan oleh dua sistem yang berlainan iaitu sistem saraf dan juga sistem endokrin. Okey. Dua-dua ni ingatlah dua sistem bekerjasama. Awak belajar tadi berkaitan dengan sistem saraf dan dia bekerjasama dengan sistem endokrin. Apa dia sistem endokrin? Sistem endokrin ni berkaitan dengan hormon, rembesan hormon. Okey, tak apa. Kita tengok gambar 12.2. Okey. Kita tengok rangsangan datang daripada dalam, contohnya tekanan darah boy ni meningkat. Tengah lelaki dia exercise kan. Jadi tiba-tiba berlaku perubahan seperti tekanan darah meningkat, jantung dia berdegup kan. Jadi masa dia berlari tu, jadi itu kita panggil sebagai rangsangan dalam. Apa jadi? Maka dia akan dikesan oleh reseptor. Reseptor yang mengesan ini
tekanan-tekanan dalam darah dalam badan kita ni kita sebut baroreseptor. Ya, nombor 1, nombor 2. Okey, selepas dikesan oleh reseptor iaitu baroreseptor, dia akan hantar ke pusat integrasi. Apa yang dihantar? Impuls saraf. Okey, jadi pusat integrasi akan memberikan tindak balas dengan interpret impuls saraf tadi. Interpret ialah tafsir. Jadi pusat kawalan yang dimaksudkan di sini ialah medula oblongata pula. Satu lagi pusat kawalan yang terdapat dalam sistem saraf pusat. Bukan otak tapi medula oblongata, sebab ini melibatkan tindakan luar kawal. Okay, awak tak kontrol tapi badan kita yang kontrol. Unik tak badan kita? Okey, jadi medula oblongata akan menghantar impuls yang telah ditafsirkan kepada efektor. Okey, efektor ini ialah seperti dia akan melakukan gerak balas pengecutan otot kardium, iaitu otot jantung supaya menjadi perlahan, slow balik. Untuk menurunkan tekanan darah tadi yang meningkat semasa boy tu berlari. Okey, dah tak berapa nombor dah. Okey nah. Ini yang melibatkan rangsangan dalam.